sudah baca ayat 1. Okay, so lepas ayat 1 kita baca ayat 5. 5 Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik, makanan sembelihan orang-orang yang diberi Alkitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal pula bagi mereka, dan dihalalkan mengawini wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman, dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Alkitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kahwin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina, dan tidak menjadikannya gundik-gundik. Barang siapa yang kafir sesudah beriman tidak menerima hukum-hukum Islam, maka hapuslah amalannya, dan ia di hari akhirat termasuk orang-orang merugi. Lepas ayat 5 kita baca ayat 10. Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu adalah penghuni neraka. Lepas 10 kita baca 15. Ayat 15. Hai ahli kitab, sesungguhnya telah datang kepadamu Rasul kami, menjelaskan kepadamu banyak dari isi Alkitab yang kamu sembunyikan, dan banyak pula yang dibiarkannya. Sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menerangkan. Sekarang kita beri ayat 20. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, hai kaumku, ingatlah nikmat Allah atasmu ketika dia mengangkat nabi-nabi di antaramu, dan dijadikannya kamu orang-orang merdeka, dan diberikannya kepadamu apa yang belum pernah diberikannya kepada seorang pun di antara umat-umat yang lain. Lepas 20 kita pergi baca ayat 25. Allah berfirman, jika demikian maka berkata Musa. atas ni 26, 25. Berkata Musa, ya Tuhanku, aku tidak menguasai kecuali diriku sendiri dan saudaraku, sebab itu pisahkanlah antara kami dengan orang-orang yang fasik itu. 30. Sekarang ini 30. Maka hawa nafsu Qabil menjadikannya menganggap mudah membunuh saudaranya. Sebab itu dibunuhnya lah, maka jadilah ia seorang di antara orang-orang yang merugi. Pasal 35. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepadanya, dan berjihadlah pada jalannya supaya kamu mendapat keberuntungan. Lepas tu sekarang 40. Tidakkah kamu tahu sesungguhnya Allah lah yang mempunyai kerajaan langit dan bumi? Disiksanya siapa yang dikehendakinya, dan diampuninya bagi siapa yang dikehendakinya, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Sekarang 45. Dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya At-Taurat bahasanya jiwa dibalas dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada kisasnya. Barang siapa yang melepaskan hak kisasnya, maka melepaskan hak itu menjadi penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Lepas tu kita baca ayat 50.
5 plus 5 plus 5 plus 5 plus 5 plus 5. Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Dan siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin? 55. So, okey, ini semua apa? Ha. Nampak kan tally semua? Ha. So, daripada 1, 5, 10, all the way. Ha. Ada lagi lah, continue semua habis. Ya, ya, Kita ya. sampai 5, sampai habis. Habis lah. Sampai 120. Ha. Lepas tu dah habis, kita ni balik. 2. Sekarang kita baca ayat 2. 2. Apa itu? Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar siang-siang Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram. Jangan mengganggu binatang-binatang hadiah dan binatang-binatang qalaid, dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari karunia dan keredaan dari Tuhannya. Dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu, dan janganlah sekali-kali kebencianmu kepada sesuatu kaum kerana mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat aniaya. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Ha. Okey. So lepas baca 2, terus pergi 6. Oh, 6. 1 sampai 5 header. Okey, header. So baca 1, 5, 10, 5 terusan. 2, 6 plus 5, 11. 2 baca 6, lepas tu plus 5, 11. 11 campur 5 lagi 16. 16 campur 5, 21. Itu yang kedua. Kalau yang ketiga, ayat 3 terus pergi ayat 7. Ayat 7 campur 5, 12. 12 campur 5, 17. 17 campur 5, 22. 22 campur 5, 27. Seterusnya campur 5. Faham tak? Cuma 1 sampai 5 tu header kira. Oh, 1 to 5 is the header. Yes. Okey, faham tak? Kita dibaca 1, 5, 10. Yes, Apa tak dia faham, menyambung faham cerita? cerita dia, ya. Dapat apa makanan yang dihalalkan, kemudian dia tengok siapa yang tak nak ikut, apa bilang berdosa. Ha. Awak nampak tak? Yes. Kemudian tu satu dia satu cerita orang dah dapat ketepi Ya, kan. ada Sampai story, yes. Itu dan dah story. story kedua. Ni cakap SBO story kedua kan. Aku dah kasi contoh sikit story kedua. Keempat tu 8 lah. Yes. Alright. So, I still don't understand, sorry. Okay. 2. And Dua. then you say the next one will be 6. 6. 6 campur 5. So 6 campur 5, 11. 11 campur 5, 16. Then after you bagi Dua. yang 2 to 6 tu, the difference 2 to 6 tu, Semua up 1 je. Daripada 1, 5, 10. Ha. Yang 2, 6, 11. Yang ketiga, 3, 7, 7. 12. 4, 8, Ini step 1, step 2. Dia step pasal 3. dalam Ma'idah ni ada 5 story. Ya, ya. So kakak tulis 1, Ha. 5, Ha. 10, 15. Yes. Itu cerita yang pertama. Sama, ya. Ingat, eh? Ha. Ya. So cerita nombor 2, ayat 2 bagi ayat 6 6. campur 5, 11. Oh, 11. Terus 16. Kakak tengok yang 3 tu kan, 1, 5, 10, 15. 2, 6, 11. Kan up 1. Ini cerita yang kedua. cerita kedua, ayat 6. Okey, 1 sampai 5 ibarat kata header. Header. Title. 1 sampai 5 je. Title. Satu cerita. Ada 5 cerita. Cerita nombor 1, nombor 2, cerita nombor 4, nombor 5. Kemudian Ah. tadi dia baca cerita nombor 1. Ah. Betul? Kan cerita nombor 2. Betul? Awak tu okey, sambung cerita dia. Yang important awak tengok dia punya link. Dia punya dalam link. cerita. Tapi ni sekarang saya kasih nombor dia dulu. Ha. Okey, nak 3, baca nombor 7, 12. 12 dengan 17. 12. Betul. Campur 5 campur 5 .
So ayat yang cerita yang keempat. Empat. Cerita empat baca 8. 8 campur 5 13. 13 campur 5 18. Kan semua up satu. Jadi bermakna semua ada. Then this one, ayat empat. 4 pergi 8. 8 campur 5 8 5 12. ha 12 17. 8 5 13. 13 campur 5 18. Kira dia ayat tu je lah. Faham? Tu saya nak cerita nombor 4 kan. Sekarang cerita nombor 5. 5 9. 5 baca 11. Bang, 5 10 juga ke? Baik, story ke 5. Sembilan lah. 5 Cina, awak ikut dah. Satu. Satu. Tiga. Satu. Awak lima. cerita satu, 5. 1 5 2 Dua, 6. 6. Ikut. Okey, 2 6. Ha. 3 7. Ha. 8 8. 8. 5 9. 9. 5 9, sorry. Macam kayu. Salah kira dah. Kira salah dah. Apa bangsa? 5 9. 9. Sembilan. Oh. 5 14. Ha. 8 plus 5 aja. Semua lepas tu after that semua plus 5. 1 to 5 je tu header. Tak boleh kacau. So ni kira surah 5 ni ada 5 story. Ni surah Maidah ada 5 story. Ya, dah boleh. Boleh. Ada faham? Ada soalan? Nak teruskan lagi? Boleh. Boleh. Kau Okey, faham? teruskan dulu. Oh. Boleh. Luar. Bukan, boleh tak? Boleh Kau faham insya-Allah. tak? Insya-Allah. Kau faham tak semua faham Semua. Faham Nak pergi lagi satu cerita. Satu baru lagi cara baca. Boleh tak? Boleh. Okey, start daripada Al-Fatihah sampai 114. Ambil ayat 1. Kalau kena sama pun ambil ayat 2. Main 1 dengan 2 je. 1 2 1 2. 1 dengan 2. Tapi start 1. Nombor 2 Baqarah awak pakai 1. Apabila sama macam alif lam ra dia Sama. baru masuk 2. Yang Quran masuk 2, yang tadi 1 pun nak kena masuk 1 2 1 2. Okey, ni semua dah faham dah? Confirm Ada apa-apa soalan? Tak ada Jadi dia tanya dia sekarang dah tadi 5 ialah 9. Tapi kalau 6 sama juga sampai Tak juga. ada 5 ayat. Oh, lima ayat. Oh, dia lebih-lebih. 5 story je dalam sini. Dia dah tak ada lebih But lagi. actually ini yang ayat 2 ni, habis satu tu how come become 6? How you come in 6? Pasal nombor 1 2 3 4 5 is a header. Then become 6. Yes. Pasal kita baca 1 5 10. Lepas tu kita baca 2 6 plus 5 11 continue. 3 kita continue 7. 7 dapat 7 tu kita plus 5 5 5 5 5. Faham? Ha. Ini nak terus. Ha. 1 mesti nak 5 10 15. 2 mesti nak 6 11 16. Okay. Itu another story. Another story 3 7 12 17. Itu another third story. 4 8 12 13 sorry. 8 3 campur 5 13. 13 campur 5 18. That one another fourth story. 5 baca 5 baca 9 9 campur 5 14. So 14 16. That is the fifth story. Okay. Okay. Alright. Jadi ni baca apa Fatihah? Ini sekarang kita baca semua ayat nombor 1 daripada Al-Fatihah sampai last 114. Surah 1 sampai 114. Dan kita tengok kan macam mana dia punya cerita. Ayat surah 1 Fatihah. Surah 1 Al-Fatihah ayat 1. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Sekarang kita pergi surah 2. Baqarah. Ayat 1. Alif Lam Mim. Oh, Okey, okey. sekarang kita pergi ayat surah 3. Surah 3. Al-Imran. Imran.
Semua alif lam mim. Ayat 1. Kalau pakai phone lagi cepat lah. Tu lah pakai phone lah. Pakai phone, jadi dia ubah sah. Dulu saya pakai 3-4 Al-Quran. Dia saya atur alif lam mim tu Al-Baqarah dah siap. Dia saya baca. Kalau kita berhenti, akhirnya kita tak dapat tangkap. Yes. Kalau phone cepat tak? Cepat. Cuba saja kita tengok surah 1 ayat 1, surah 2 Baqarah ayat 1 juga kita ikut. Sama ayat 1. Ada 2 sampai 114. Dia katakan at the end of the day ada 114 cerita lagi. Okey, kita start balik Al-Fatihah Alright. Surah 1 ayat 1 dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Sekarang surah 2 ayat 1. Alif lam mim. Surah 3 ayat 1. Alif lam mim. Surah ayat 2. Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus menerus mengurus makhluknya. Sekarang kita pergi surah 4. Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan isterinya, dan daripada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain dan hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Tadi kita baca ayat 1 dan ayat 2. Ini pun kita baca ayat 1 dengan ayat 2 juga. Oh, okey. Dan berikanlah kepada satu je. Ayat 1 je. All the way ayat 1. Terus sampai apa? Bang, ayat 1, surah 1, surah 2. Lepas tu surah 3. Semua satu. First ayat 1 je. Masuk balik. Ayat 1. Kira kan sampai 114 lah. Sampai habis lah. Sampai habis dah. Semua satu. All the way. Tapi kalau ada 1, 2, kita baca 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Kalau sama. Macam tadi Alif Lam Mim. Lepas tu yang pergi Anissa kan tadi. Ada Alif Lam Mim lagi kan. Kita baca surah 2. Baca surah 2. Ayat 1, 2, 2. Ayat 2. Lepas tu the next one kita baca 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Faham? First, surah pertama sampai surah 114. Anas. Tak. Ini baca dulu ni satu story. Lepas tu Another story. dalam story kita baca lagi 2 sampai habis 114. Betul lah, Abang cakap betul. Kira 1 sampai 14. Betul lah. Sekarang ni surah dulu. Surah dulu lah ayat 1 sampai habis. Ya. That's the Semua story kau dulu. behind it. Ini 114 lah. Kira ada Surah. 114. Bahasa ayat. Surah, sorry. Bukan Surah. ayat, surah. Cara Maidah lah. Okey? Ayat 5. Surah 5 lah. Okey. Dan berikanlah kepada anak-anak yatim harta mereka. Jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk, dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan menukar dan memakan itu adalah dosa yang besar. Okey, sekarang kita pergi Maidah. Al-Maidah. Kita baca ayat 1. Hai orang-orang yang beriman, penuhi akad-akad itu, dihalalkan bagimu ternak, binatang ternak. Ada link tak? Kan? Daripada 1 all the way. So pasal ni. Kecuali yang akan dibacakan kepadamu. Yang demikian itu dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakinya. Ayat 2. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar siang-siang Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram. Jangan mengganggu binatang-binatang hadiah dan binatang-binatang qalaid
dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari karunia dan keredaan dari Tuhannya. Dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu dan janganlah sekali-kali kebencianmu kepada sesuatu kaum kerana mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat aniaya kepada mereka, dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat berat siksanya. So, sekarang kita pergi surah 6 Al-An'am. Al-An'am ayat 1. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan mengadakan gelap dan terang. Namun orang-orang yang kafir mempersekutukan dengan Tuhan mereka. Dialah yang menciptakan kamu dari tanah. Sesudah itu ditentukannya ajal kematianmu, dan ada lagi suatu ajal yang ditentukan untuk berbangkit, yang pada sisinya yang dia sendirilah mengetahuinya. Kemudian kamu masih ragu-ragu tentang berbangkit itu. So, kita pergi ayat surah 7 Al-A'raf. Alif Lam Mim Shad. Ini adalah sebuah kitab yang diturunkan kepadamu, maka janganlah ada kesempitan di dalam dadamu karenanya, supaya kamu memberi peringatan dengan kitab itu kepada orang kafir dan menjadi pelajaran bagi orang-orang yang beriman. Surah 8 Al-Anfal ayat 1. Mereka menanyakan kepadamu tentang pembagian harta rampasan perang. Katakanlah, harta rampasan perang itu kepunyaan Allah dan Rasul. Sebab itu, bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah perhubungan di antara sesamamu. Dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya jika kamu adalah orang-orang yang beriman. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, gementarlah hati mereka, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka karenanya, dan kepada Tuhanlah mereka bertawakal. So, surah 9 Taubah. ayat 1. Inilah pernyataan pemutusan berhubungan daripada Allah dan Rasulnya yang dihadapkan kepada orang-orang musyrikin yang kamu, kaum muslimin, telah mengadakan perjanjian dengan mereka. Maka berjalanlah kamu, kaum musyrikin, di muka bumi selama 4 bulan, dan ketahuilah bahawa sesungguhnya kamu tidak akan dapat melemahkan Allah, dan sesungguhnya Allah menghinakan orang-orang kafir. Terus surah Boleh nampak tak? Yes, the story. Kita kan? Kalau itu, katakan nombor 1 tadi ya, dia introduction atau bapak hukum. Dia akan terangkan hukum-hukum semua. Bapak hukum tak boleh. Kemudian anak yatim. Kemudian berkenaan apa ni apa bunuh binatang, korban. Awak nampak tak? Cerita ya. It's a part, it's a kind of flow story sampai 114. Kemudian kalau awak boleh lakukan tu, ni kalau ada time ni bila saya baca Al-Quran ni kadang mula-mula saya tak faham juga. Apabila diberitahu saya macam banyak perkara yang saya lupa. Kadang-kadang saya duduk diberitahu, malaikat datang beritahu, lupa ke kau baca tadi gini. Okey, baru saya teringat dan akan saya laksanakan baca. Daripada 1 sampai 114 ayat 1 yang dikatakan. Kemudian ayat 2, ayat 3, 4, 5, 6 semua awak ikut. Then you can see dia punya Story. that is a story, or that is a flow of story. Kemudian insyaAllah ada masa saya akan ajar awak baca Al-Quran dari bawah. Katakan ayat tu 60, naik ke atas, awak tengok lagi sedap dia punya sambungan ayat-ayat tadi. Okey, itu salah satu cara kalau kita nak buat diri kita macam berminat dengan Al-Quran. Yes. Kalau tidak, orang baca Al-Quran ni tak ada minat.
sekejap kita baca dia akan campak tepi, dia tidak boleh faham. Tapi kalau seseorang yang macam tu bang tadi dah dapat ilmu ni kita baca, baru kita nampak jalan cerita dia. Sama ada kita boleh pecah 5 atau contoh surah Maidah dia ada 5 cerita dalam satu surah. Kita keluarkan one by one. And the best method is kalau dulu lah saya boleh gunakan 5 Al-Quran. Saya atur. Surah Maidah katakan 5 cerita, saya atur. Atur cepat. Kalau macam tadi kan kita lambat cari nak beli kan. Tapi kalau kita pakai 2-3 Al-Quran cepatlah. Itu zaman saya tidak ada handphone. Kalau sekarang handphone just a second. Faham tak? Yes. Kalau kita yang baca kita tahu tadi apa aja bab masuk di bab sambung. Yes. Kalau macam tadi kalau kita nak mengajar kita kena lambat kita dah hilang apa tadi cerita yang tadi yang dibaca tadi. Kita nak sampai. Dia nak saya faster lah. Handphone juga yang boleh cepatkan lah. Okey, nak tanya apa-apa pasal Al-Quran di cara baca ni. Okey, tentang Al-Quran insya-Allah tidak ada perkataan macam salah atau saya sesat mengajar. Nauzubillah, tidak ada. Tak ada, yes. Sebab Al-Quran awak tengok baca Al-Quran yang dia tidak ada kasi macam kau mesti ibarat kata kau mesti nak apa? Mesti nak complete baca. Melainkan ada tanda dia. Saya tak tahu baca Al-Quran tapi saya tahu ada tanda tu Jamal ajar saya. Sebab ni baca Al-Quran kemudian ada tanda tu baru kita boleh stop. Baru kita boleh cakap kau lagi Yes, kan? yes. Jadi dia ada tanda apa ada pernah tunjukkan saya lah tanda ni. Jadi kalau kita nak baca nak berhenti, make sure kita sampai tu ayat baru kita berhenti. Ya. Dia ada cerita dia. Tanda menghormat lah Kita jangan cerita baru jalan kita berhenti. It's not so good lah. Sama juga macam quote tadi. Saya baca sampai cerita tu complete. Ataupun bila kita nak tahu satu cerita ni nak fahamkan mutasyabihat, kita berpindah surah kan. Kemudian kita baca. Apabila kita faham, kita boleh berhenti. Kita tak perlu baca the whole of the surah. Sebab the whole of the surah kadang-kadang dia dah masuk bab lain. So apabila yang penting mutasyabihat ni kita dapat faham penerangan dia. Dia ada certain kind of macam lain header lah. Kita jangan masuk. Kita boleh berhenti kat situ. Clear tak? Okey. Saya tak tahu hari ni. Saya ada orang hadiahkan saya ni. Syukur alhamdulillah. Ini yang